Okey. Kita sambung pembelajaran kita pada hari ini dengan min. Okey, kalau sebelum ni semalam kamu belajar mode dengan medium. Okey, mode ni apa mode? Apa dia mode ni? Hello? Apa dia mode? Bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapan. Okey. Terima kasih Danish. Mode tu adalah yang paling tinggi kekerapannya ataupun yang paling banyak lah dia berulang. Itu adalah mode. Kalau median apa dia median? Median apa median? Tengah-tengah. Median tu di tengah-tengah. Okey, terima kasih Danish. Nilai di tengah-tengah tu medium. Okey, sekarang kita belajar min. Okey. Kita lihat contoh. Haikal. Dia hari ni kita berjaya mengumpul wang Jogaton setiap kelas. Okey, kemudian Christina dia cakap, saya perlu membuat purata wang Jogaton itu untuk membuat laporan kepada Cikgu Amri. Bagaimana nilai purata ini dapat saya tentukan? Okey, ni kemudian kamu akan lihat ni. Yang graf ni adalah kutipan Jogaton. Di mana tingkatan 1 dia kutip 373.50 sen. Tingkatan 2 RM424. Tingkatan 3 RM363. Tingkatan 4 RM485.15 sen. Tingkatan 5 RM355.10 sen. Okey. Dalam situasi di atas, kita dapat menghitung satu nilai purata wang Jogaton yang telah dipungut. Nilai purata itu disebut sebagai MIM. Okey, kalau sebelum ni kamu dah belajar ni. MIM ni bahasa sekolah menengah lah. Kalau sekolah rendah, istilahnya adalah purata. Dia benda yang sama je ni. Purata. Kalau sebelum ni kamu biasa dengan istilah purata. Okey, sekolah rendah lah. Sekolah menengah kita panggil MIM. Purata ni apa? MIM ni apa? Maksudnya dia adalah jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. Ni jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. Itu adalah min ataupun purata. Okay, ini adalah min. Jumlah nilai data bahagi bilangan data. Okay, kita lihat contoh 7. Okay, contoh 7. Kita nak hitung purata. Hitung purata ataupun min lah. Purata tu adalah min. Wang Jogaton yang dipungut oleh Haikal. Okay, min sama dengan jumlah nilai data. Kamu tambahlah. Tingkatan 1 dapat 373.50 sen. Tingkatan 2 dapat 424. Kamu tambah. Kemudian tambah dengan jumlah kutipan tingkatan 3. Tambah dengan jumlah kutipan tingkatan 4. Kemudian tambah kutipan tingkatan 5. Sebanyak 355.10 sen. Kemudian kamu bahagikan dengan bilangan data. Kamu bahagi dengan 5. Kenapa 5? Sebab ada 5 tingkatan. Kamu bahagi dengan 5 lah. Maka dapatlah 415 sen. Itu adalah MIM lah. MIM atau purata. Okey, 415 sen ni apa maksudnya? Maksudnya, setiap tingkatan tu, kutipan kamu adalah 415 sen. Kalau kamu lihat graf kan. Kamu lihat graf ni. Tingkatan 1 banyak sikit. Tingkatan 2 lagi banyak. Tingkatan 3 kurang sikit. Tingkatan 4 paling banyak. Tingkatan 5 kurang sikit. Dia tak sekata lah. Kalau MIM ni maksudnya setiap tingkatan 1 kamu dapat 415 sen. Tingkatan 2 kamu dapat 415 sen. Tingkatan 3 dapat 415 sen. Tingkatan 4 dapat 415 sen. Dan tingkatan 5 dapat 415 sen. Itulah masuk MIM purata dia. Okey, faham ni?
Faham. Faham. Okey, mudah ni. Okey, contoh 8. Kita lihat contoh 8. Okey, plot titik. Ni plot titik ni. Yang ada titik-titik dot-dot. Menunjukkan keputusan kaji selidik berkenaan dengan pengambilan bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh 26 orang murid dalam sehari. Hitung MIM ataupun purata bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari. Okey, kosong. Kosong ni apa maksudnya? Kosong ni maksudnya dia tak ambil satu pun air tin. Bilangan orang yang tak ambil minum air tin adalah 4 orang. Kosong ni maksudnya dia tak minum satu pun air tin. Bilangannya adalah 4 orang. 4 orang. Minum satu air tin. Bilangannya 3 orang. Minum 2 tin sehari. Bilangannya 2 orang. Minum 3 tin sehari. Bilangannya ada 5 orang. Minum 4 tin sehari. Bilangannya ada 7 orang. Minum 5 tin sehari. Bilangannya ada 2 orang. Minum 6 tin sehari. Bilangannya ada 3 orang. Okey, sekarang kita nak hitung MIM. Okey. MIM bilangan air berkarbonat. Okey, ni yang pertama ni. 4 darab kosong. Daripada mana tiba-tiba dapat darabnya? Kalau sebelum ni tambah je tak ada darab. Kalau ikutkan, kalau data sebelum ni, contoh apa? Contoh graf ni, kamu hanya tambah je ni. 375 tambah tingkatan 1 tambah tingkatan 2 tambah tingkatan 3 tambah tingkatan 4 tambah tingkatan 5. Kamu tak darab dengan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 ni. Sebab tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 ni dia bukan data. Dia hanyalah macam nama lah. Jadi kita tak darab. Kita terus tambah. Untuk contoh 8 ni, kita kena darab dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa? Sebab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah data. Adalah bilangan air tin yang diminum lah. Jadi kamu kena darab. Okay, kalau macam contoh 7 tu kamu tak perlu darab sebab tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 tu dia bukan data, dia nama. Jadi nak cari MIM, bilangan tin air berkarbonat, kamu darab 4 darab 0. 0 tak minum air tin ada 4 orang. Kamu darab 4. Kemudian minum satu air tin ada 3 orang. Jadi 3 darab 1. Kemudian minum 2 air tin ada 2 orang. 2 darab 2. Minum 3 air tin ada 5 orang. 3 darab 5 ataupun 5 darab 3. Minum 4 air tin ada 7 orang. Jadi 7 darab 4. Minum 5 air tin ada 2 orang. Jadi 5 darab 2. Minum 6 air tin sehari ada 3 orang. Jadi 6 darab 3. Jadi kamu jumlahkan semua. Kamu tambah. Kemudian kamu bahagikan dengan, bagi dengan apa? Bagi dengan bilangan data. Bilangan data ni ada berapa? Bilangan data ni ada 26 orang lah. 26 orang. Jadi kamu tambah lah. 4 ni. Tambah 3. Tambah 2. Tambah 5. Tambah 7. Tambah 2. Tambah 3. Jumlahnya 26 orang. Betul lah. Jadi bahagi 78 bahagi 26. Dapatlah MIM dia sama dengan 3 ataupun purata dia 3. Maksudnya apa ni? Maksudnya bilangan air tin berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari ialah 3 tin. Maksudnya setiap orang tu dia mengambil 3 tin air berkarbonat. Tu maksud dia. Okey, faham ni contoh ni? Faham sangat. Faham sangat. Okey, mudah itu. Okey, next.
Kita lihat contoh 9. Contoh 9. Contoh 9 ni dia ada jadual kekerapan lah. Okey, jadual menunjukkan masa penggunaan internet bagi murid tingkatan 2 Iman dalam sehari. Penggunaan internet jam. 1 jam ada 2 orang. 2 jam ada 6 orang. 3 jam guna internet ada 11 orang. 4 jam guna internet ada 7 orang. 5 jam guna internet ada 9 orang. Hitung min bagi data yang diberikan dalam jadual kekerapan di atas. Kamu buat table macam ni. Supaya mudah lah. Kamu buat table. Penggunaan. Sekejap. Confirm. Ni. Penggunaan internet jam. Kamu label lah sebagai X lah. X. Nak warna merah. Biru. X. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Wakilkan sebagai X. Bilangan murid. Bilangan murid ni adalah kekerapan lah. Kamu wakilkan sebagai F. Kemudian, penggunaan internet darab bilangan murid. Kamu kena darab. Jadi F, X. Fx ni maksudnya apa? Maksudnya F darab X. Sebab tu Fx. Jadi kamu darab lah ni. 1 darab 2 dapat 2. 2 darab 6 dapat 12. 3 darab 11 dapat 33. 4 darab 7 dapat 28. 5 darab 9 dapat 45. Kemudian jumlah dia. Kamu jumlahkan jumlah F. Ini adalah summation of F. Ini simbol summation. Sum. Simbol jumlah. Summation of F. Kamu totalkan dapatlah 2 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 9. Dapat 35. Okey. Kemudian summation Fx. Jumlah Fx. Kamu tambah. 2 tambah 12 tambah 33 tambah 28 tambah 45. Dapat 120. Jadi bila dah dapat Fx berapa, jumlah Fx berapa, jumlah F berapa, kamu boleh kira mim. Ni mim dia ni. Mim ni. Mim dia hasil tambah iaitu data darab kekerapan bahagi jumlah kekerapan. Ataupun kita boleh ringkaskan dia dengan formula lah. Kita boleh tulis mim sama dengan summation of Fx bahagi dengan summation jumlah F. Baik. F. Summation of Fx 120. Summation of F, jumlah F, kekerapan dia adalah 35. Tekan-tekan kalkulator dapatlah 3.43 jam. Ni adalah mim dia lah ni. Maksudnya apa? Maksudnya setiap murid dia menghabiskan 3.43 jam bermain internet. Macam tu je. Okey, boleh? Ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita masuk kewujudan nilai ekstrim. Ekstrim.
Ekstrim ni maksudnya apa? Kalau ekstrim ni macam sukan-sukan ekstrim kan. Sukan-sukan ekstrim ni maksudnya sukan-sukan yang berbahaya lah. Terlalu berbahaya. Contoh dia macam tu lah. Kalau kita tengok istilah ekstrim. Okey. Terlalu berbahaya. Bukan semua orang boleh buat lah sukan ekstrim tu. Jadi nilai ekstrim maksudnya nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam suatu set data. Nilai ekstrim ni, nilai dia terlalu kecil ataupun terlalu besar dalam set data. Iaitu nilainya terlalu jauh daripada nilai-nilai data yang lain. Nilai dia tu terlalu jauh dengan data-data yang lain. Contoh dia lah. Kita lihat contoh. Contoh 10. Masa dalam minit yang diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi menggunakan blok permainan yang dibekalkan. Ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Murid pertama 5 minit. Murid kedua 6 minit. Murid ketiga 7 minit. Murid keempat 7 minit. Murid kelima 8 minit. Murid keenam 9 minit. Dan murid ketujuh 20 minit. Jadi antara data tersebut yang mana satu merupakan nilai ekstrim. Antara banyak-banyak data ni 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20. Yang mana nilai ekstrim. Yang mana yang paling jauh daripada nilai-nilai yang lain. Yang mana? Inilah. 20 lah. 20 ialah nilai ekstrim. Kerana nilainya jauh lebih besar daripada data-data yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya macam ni lah. 5 nak ke 6. Bezanya 1 saja. 6 nak ke 7. Bezanya 1 je. 7 nak ke 8. Bezanya 1 je. 8 nak ke 9. Bezanya 1 je. Tetapi 9 nak ke 20 kan. Bezanya adalah 11. Jadi terlalu jauh lah beza dia tu. Ni beza dia 1 je. 1 je. 1 je. 1 je. Tapi 9 nak ke 20, tiba-tiba beza dia tu ataupun jarak dia tu 9 nak ke 20 tu jaraknya adalah 11. Ni terlalu besar lah. Terlalu besar. Yang lain jarak dia 1 je. Tapi yang ni jarak dia 11. Terlalu besar. Maka 20 ni adalah nilai ekstrim. Okey. Contoh lain. Kita lihat contoh lain. Contoh 11. Kena pasti nilai ekstrim. Negatif 5, 0, 1, 3, 3, 5, 6. Yang mana satu nilai ekstrim? 6. Apa namanya? Negatif 5 saja. Yang besar. Negatif 5. Kenapa negatif 5? Kita ambil. Negatif 5, 0. Berapa jaraknya ni? Jaraknya adalah 5. Kan? 0 kepada data yang paling dekat dengan dia lah. 1. 0 nak ke 1. Jaraknya 1. 1 nak ke 3. Jaraknya 2. Kan? 3 nak ke 3. Jaraknya 0. 3 nak ke 5. Jaraknya 2.
5 nak ke 6. Jaraknya adalah 1. Kamu lihat. Jarak orang lain jarak dia 1. Jaraknya 2. Jaraknya 0. Tapi kat sini tiba-tiba ada jarak 5. Paling jauh lah ni, dia pelik pada orang lain. Jarak dia 5, jauh lah. 0 nak ke -5. Jaraknya adalah 5 lah. Bezanya adalah 5. Maka -5 ialah nilai ekstrim. Kerana nilainya jauh lebih kecil daripada data-data yang lain. Nilai ekstrim ni dia tak semestinya dia kena besar. Dia boleh juga terlalu kecil. Bukannya dia terlalu besar. Kalau contoh 11 ni nilainya terlalu kecil. -5. -5 kan kecil kan pada 6. Kalau contoh 10 tadi nilainya terlampau besar. Macam tu lah. Okey. Kemudian kita lihat. Apa benda kenapa kita belajar nilai ekstrim ni? Sebab nilai ekstrim ni dia ada kesan. Dia ada kesan pada sukatan kecenderungan memusat kita lah. Nilai ekstrim ni kita boleh katakan dia ni mengacau lah. Dia mempengaruhi sukatan kecenderungan memusat. Kita akan lihat dia mempengaruhi apa? Sama ada mode ke, medium ke, mean ke. Kita tengoklah kesan dia. Contoh 12. Sekejap. Okey, contoh 12. Satu set data di bawah ialah data wang saku yang dibawa oleh 5 orang murid ke sekolah. Murid pertama bawa RM3. Murid kedua bawa RM4. Murid ketiga bawa RM4. Murid keempat bawa RM6. Murid kelima bawa RM8 ke sekolah. Hitung mode, median dan mean. Macam mana nak buat ni? Saya tulis kat tepi. Contoh 12. RM3. RM4. RM4. RM6. RM8. Okey, kita nak hitung mode, medium dengan mean. Okey, yang pertama. Mode. Mode ni adalah yang paling tinggi kekerapan dia. Yang mana yang paling tinggi kekerapan dia? RM berapa? 4. RM4 lah. Dapat RM4 sebab apa? Dia paling kerap, dia ada 2. Dia paling kerap, dia ada 2. 4 ni ada 2 orang bawa. Kalau 3, 6, 8 tu seorang je bawa. Jadi mode-nya adalah RM4. Tu mode. Kemudian yang kedua. Dia nak hitung medium. Medium apa medium? RM4. Medium ni adalah di tengah-tengah lah kan. Kita susun ikut turutan menaik. Ini dia dah susun ikut turutan menarik. 3, 4, 4, 6, 8. Kita potong kiri kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Jadi kat tengah-tengahnya adalah RM4. Jadi mediumnya RM4. Okey. Kemudian yang ketiga. Kita kira mean. Mean ni apa maksud mean? Mean ni maksudnya adalah purata. Jadi macam mana nak cari purata? Kamu tambah semua. Kamu bahagi dengan bilangan data tu lah. Kamu tambah je semua. RM3 tambah RM4 tambah RM4 tambah RM6 tambah RM8. Bahagi dengan bilangan data. Bilangan data ada 5. Tambah ni.
Tambah dapat Minggu. 25. 5. Bagi 5. Dapatlah mim dia RM 5. Okey. Ni kita kira mode, medium dengan mim. Okey, seterusnya. Dia suruh tukar. Anda dikehendaki menggantikan RM8 dengan 32. Hitung nilai mode, medium dengan mim yang baru. Okey, dia suruh tukar RM8 tu dengan 32. Menggunakan contoh 12 lagi. RM3, RM4, RM4, RM6, RM32. 8 ni, RM8 ni kita tukar dengan RM32. Kita kira mode, medium dengan min yang baru. Okay, mode. Mode yang mana mode ni? Mana mode? Yang paling kerap berulang. RM? RM apa? 4. RM4 lagi. Berulang 2 kali RM4. Kemudian yang kedua. Medium. Kita kira medium. Sama juga kita susun ikut turutan menaik atau menurun. 3, 4, 4, 6, 32. Kemudian kita potong kiri kanan. Tinggal RM4. Kemudian kita kira mim, purata. Tambah semua, bahagi bilangan data. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 32. Bahagi dengan bilangan data ada 5. Jadi dapat 49 bahagi 5. Jadi dapatlah mim dia RM RM9.80. Okey. Jadi daripada ni contoh 12 ni, yang pertama. Yang pertama dia tidak ada nilai ekstrim. Mode dia 4, medium dia 4, mim dia 5. Kemudian kita gantikan RM8 kepada 32. Di mana 32 ni adalah nilai ekstrim lah. Sebab dia terlalu besar daripada data-data yang lain. Data lain RM3, RM4, RM6. Tapi ada seorang pelajar dia bawa duit RM32 ke sekolah. Jadi 32 tu nilai ekstrim lah sebab dia terlalu besar. Bila ada nilai ekstrim, mode masih sama. RM4, RM4. Mode sama. Medium masih sama. RM4, RM4. Tetapi mim dah berubah bila ada nilai ekstrim. Asalnya kalau tak ada nilai ekstrim RM5. Tapi bila ada nilai ekstrim, mim dia dah jadi RM9.80. Jadi moral of the story ni, nilai ekstrim ni dia mempengaruhi mim. Mode dengan medium tak terjejas, tak terpengaruh. Tetapi bila ada nilai ekstrim, nilai mim tu akan terpengaruh, akan terjejas. Okey, boleh? Ada masalah? Tak ada masalah. Tak ada, mudah ini. Okey, kita buat latihan ni. Kamu buat nombor 7, 8, 9. 7, 8, 9. Okay, cikgu nak tengok tunjuk kamu ni nombor 7 ni. 7A.
Hitung mim. Bagi set data berikut. 9, 5, 2, 3, 11, 12. Macam mana nak hitung mim ni? Kena buat apa ni? Boleh bagi tahu cikgu. Kena buat apa dulu? Tambah. Tambah apa? Tambah semua bilangan Tambah tu. semua. Kemudian Bahagikan dengan bilangan. bahagikan dengan berapa tu? 6. Bahagi 6. Kamu tambah semua. 9 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 11 tambah 12 bahagi dengan 6. Dapatlah. Mim dia berapa? Okey, settle. Nombor 7. Okey, nombor 8. Diberi nilai mim bagi 4, 7, X, 9, 6 ialah 6. Hitung nilai X. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Macam mana nak cari nilai X ni? Macam mana? Senyap terus. Sama ini, konsep dia sama. Diberi nilai mim bagi 4, 7, X, 9 dan 8 ialah 6. Mim dia adalah 6. Mim dia sama dengan 6 kan? Jadi kamu tambah je semua ni. 4 tambah 7 tambah X tambah 9 tambah 8. Jumlah bilangan data bahagi dengan berapa bilangan data ada ni? 4. Apa 4-nya? Ada berapa tu? 28. Kan, bilangan data. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bahagi dengan 5. Jumlahnya adalah 6. Kemudian kamu buat macam biasalah. Pindah-pindah. Saya tunjuk lah. Tambah dulu yang atas ni. 4 tambah 7. Berapa? 4 tambah 7. 11. 11 tambah 9. 20. 20 tambah 8. 28. 28. 28. Jadi 28. Tambahkan dengan X ni. Bahagi 5. Sama dengan 6. Macam mana nak cari nilai X? Nak buat apa ni? Macam mana cari X? Macam mana cari X? Macam tadi kak. Macam tadi kak. Mana ada tadi kak? Tak ada tadi. Woi, jangan cari X ni. X sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Apa kanannya? Kiri lah. Kiri. Sama dengan ni di tengah. Ni kiri. Ni kanan. X ada di sebelah Kiri. apa lagi ada sebelah kiri? 28. Lagi? 5. Betul lah. Jadi 28 dengan 5 tu kita kena pindah sebelah kanan. Nak pindah yang mana dulu? 28 Pindah paling jauh dengan X. pindah Mana X. paling jauh dengan X? 5. Pindah per 5 ni. Pindah per 5. Jadi bila 5 pindah ke kanan, sebelah kiri tinggal 28 tambah X. Sebelah kiri. Sebelah kanan ada 6. Per 5 pindah ke kanan, dia jadi apa? Per pindah jadi apa? Darab. Darab. Jadi 28 tambah X sama dengan 6 darab 5. 30. 30. Macam mana nak cari X?
Macam mana jadi X? X sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Apa lagi ada sebelah kiri? 28. 28. Jadi 28 tu kena pindah sebelah kanan supaya sebelah kiri tinggal X sorang-sorang. 28 pindah sebelah kanan jadi sebelah kiri tinggal X. Sebelah kanan dia 30. 28 pindah ke kanan jadi apa? Operasi apa? Tolak. Tolak 28. Jadi X sama dengan apa ni? 2. Dapatlah. X sama dengan 2. Ni. X ni sama dengan 2. X ni sama dengan 2. Jadi kalau kamu tambah, kemudian kamu bahagi. Maksudnya apa ni? Bila kamu tambah kan, 4 tambah 7 tambah X tu dapat 2. Tambah 9 tambah 8, kamu bahagi dengan ada berapa? 5. 4 tambah 7, 11. Tambah 2, 13. Tambah 9 berapa? 23. 23 tambah 8, 30. 30. 31 kan? Tak. Betul. Confuse kan? 32. 4 tambah 7 tambah 2 tambah 9 tambah 8. 30. 30 bahagi 5. Dapatlah 6. Jadi betul lah 6. Mim dia 6. Jadi X sama dengan 2. Betul lah. Jadi X sama dengan 2 ni betul. Tu cikgu tunjuk lah. Kalau kamu nak check betul tak nilai X, kamu dapat 2. Okay, kemudian nombor 9 ni. Nombor 9. Nombor 9. Kamu buat table lah senang. Table. Bilangan ketidakhadiran X. Buat table macam ni. X, F, Fx. Bilangan ketidakhadiran ni adalah X. Kekerapan ni adalah F. Kamu buat. X dia berapa? 0. Kekerapan dia 24. X dia 1. 3. Buat table macam tu. 2, 4. 3, 5. Banyak pula. 4, 2. 4, 2. Kemudian 5, 1. 8, 1. Buat table macam tu. Kemudian Fx. Fx ni apa? Kamu darab lah. Fx. F darab X. 24 darab 0, 0. 3 darab 1, 3. 2 darab 4, 8. Darab semua. Kemudian bawah ni, kamu buat jumlah. Jumlah dia. Jumlah F berapa? Jumlah Fx berapa? Dapat kamu totalkan semua ni. Tambah semua. Contoh dapat 30 lah. Kemudian jumlah F semua berapa? Contohlah 6. Jadi mim dia kamu bagilah. Mim sama dengan jumlah Fx bagi jumlah F. Bagilah 30 bagi 6. Jadi dapatlah 5 mim dia. Okey, boleh Faham? Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Tak ada masalah. Tu je lah kerja rumah kita. Nanti cikgu akan post dalam grup WhatsApp yang kamu kena buat. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal as.
Subhanakallah. Belum lagi kehadiran belum isi Mana link kehadiran? Link kehadiran boleh isi di ruangan chat. Link kehadiran boleh isi di ruangan chat. Sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as inna insana lafi khusr alladzina amanu tawassaw bihi tawassaw bis. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Kasih cikgu. Ya, sama-sama isi link kehadiran tu. Sama.